Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk semua umat Malaysia, umat Islam. Jadi moga-moga Ramadan kali ini memberikan lebih keberkatan dan kemudahan untuk kita terus beribadah. Jadi kali ini cerita yang Abang nak sampaikan memang terkait sedikit dengan bulan Ramadan. Sebabnya ia berlaku dalam 2 minggu sebelum Ramadan tiba pada tahun 1998. Jadi tanpa membuang masa lagi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan kongsikan satu pengalaman yang cukup luar biasa. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1998. Diceritakan kepada Abang oleh seseorang yang bernama Fadil. Dan cerita ini berlaku di dalam satu daerah di Malaysia. Sebenarnya pada awalnya Fadil membenarkan untuk Abang bagi tahu lokasi cerita kali ini. Tapi Abang rasa berat hati kerana ada beberapa adegan dalam cerita kali ini agak sedikit memalukan kepada yang terkait. Jadi Abang rasa lebih baik kita tidak tahu mana lokasinya, yang penting kita ambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Ceritanya pada tahun 1998, keluarga Fadil menjaga seorang nenek. Kalau ikut daripada susur galurnya, nenek ni bukanlah nenek kepada Fadil yang sebenar. Dulu Fadil ada atuk dengan nenek yang sebenar. Dan pada satu hari tu neneknya meninggal. Selepas tu atuknya kahwin lain. Dan selepas tu atuknya pula meninggal. Tinggallah nenek tiri lah kita panggil. Itulah yang dijaga oleh mak bapak Fadil. Daripada nenek tu boleh jalan, tak boleh jalan, terus akhirnya meninggal dunia. Jadi sepanjang proses waktu menjaga tu berlaku macam-macam perkara yang pelik-pelik. Kalau setakat lupa abang nak beritahu, nenek tu dah pun lumpuh 10 tahun sebelum tu. Dengan kata lain, pada waktu kejadian 1998, jadi daripada tahun 88, nenek tu dah pun lumpuh. Tapi itu tak menjadi masalah kepada mak bapak Fadil nak menjaga. Dan Fadil memang daripada kecil ada tugas-tugas khas untuk membersihkan nenek, dan proses menjaganya perlu dilakukan secara bersama-sama. Ceritanya bermula pada satu hari itu, adik-beradik Fadil mengadu dekat mak dia yang dia sering-sering nampak si nenek ni tadi berjalan-jalan waktu malam. Pada awalnya si emak ni tadi agak tak percaya dengan apa yang adik dia cakap. Sebabnya nenek tu memang dah tak boleh bangun sejak 10 tahun yang lepas, dah lumpuh. Puncanya adalah dia terjatuh daripada kerusi sejak tu dia lumpuh. Jadi bila ada anak ni yang beritahu yang nenek tu berjalan-jalan waktu malam, tak ada siapa pun yang akan percaya, termasuk dengan Fadil. Nak jadi cerita, pada tahun 1998 tu, pada waktu tu dan lagi 2 minggu nak puasa. Jadi memang menjadi kebiasaan keluarga ni akan mengadakan kenduri doa selamat. Jadi ramailah jiran-jiran dijemput, termasuk ahli qaryah masjid. Ramailah yang datang, termasuk jiran-jiran yang baru berpindah dekat taman perumahan tu. Di antara jiran-jiran tu ada seorang jiran yang memang betul-betul baru berkenalan dan baru aja berpindah ke taman itu. Tapi rela untuk datang ke majlis doa selamat penyambutan Ramadan, menyambut Ramadan keluarga Fadil. Sewaktu habis-habis, jirannya perempuan, sewaktu habis-habis kenduri tu, si jiran ni pun meminta izin untuk melihat si nenek ni tadi. Dengan kata lain, untuk rasa macam beradab sopan lah kita berjumpa dengan ahli keluarga yang menjemput tu. Selepas melawat nenek tu, si orang yang baru ni, si makcik ni beritahu dengan Mak Fadil yang dia kata
nenek Fadil ni sebenarnya ada membela, ada sesuatu yang berdamping dengan dia yang menyebabkan dia ni tak boleh nak lepas, dengan kata lain tak boleh nak meninggal. Pada awalnya Mak Fadil anggap apa yang makcik tu cakap adalah cakap-cakap kosong. Tapi dia berat hati dan ceritakan perkara ni kepada suaminya, Bapak Fadil. Bila Bapak Fadil dengar dan timbang-timbangkan semula, rupanya Bapak Fadil pun sendiri pernah nampak nenek tu berjalan-jalan waktu malam. Jadi lepas dicantum-cantumkan cerita tentang kejadian-kejadian misteri dekat rumah tu yang berkaitan dengan nenek, ada yang tak diceritakan pada abang, tapi dia kata banyak kejadian misteri. Jadi mereka pun berpakat untuk mencari orang yang mana orang ni boleh mengubati nenek. Cari punya cari, akhirnya berjumpalah. Sebenarnya orang yang mengubat ni bukanlah orang daripada taman perumahan yang sama ataupun orang di karya yang sama, bukan. Dia ni adalah seorang pakcik yang datang melawat anaknya, yang anaknya adalah berjiran dengan keluarga Fadil. Jadi dia ni dikatakan boleh berubat. Orang panggil dia Samad Bomoh. Ada yang panggil Tok Samad, ada juga yang panggil Imam Samad. Dengan kata lain, dia ni adalah orang masjid lah. Jadi bila dah jumpa tu, dijemputlah Tok Samad ni datang ke rumah untuk ditengok-tengokkan nenek ni ada tak pendamping ke apa-apa yang terkait dengan alam sebelah. Selepas Tok Samad datang, diminta izin untuk tengok nenek, dan selepas beberapa ketika buat penyerapan, maksudnya pemerhatian, dia buat kesimpulan, kalau mengikut daripada amalan ilmunya yang dia tahu, nenek ni memang ada benda yang mendampingi, tapi ia tak akan memberi kecederaan kepada sesiapa selagi ia tidak diguna pakai. Jadi bila dengar macam tu, mereka semua fahamlah yang nenek ni selama ni terbaring macam tu ada terkait rupanya dengan alam sebelah. Jadi mereka tanyalah, Fadil dengan bapa mak dia pun bertanyalah dengan Tok Samad, macam mana caranya nak mengubati nenek. Tok Samad tu cakap, kita mulakan dengan zikir, dengan zikir-zikir dan solat hajat bersama-sama. Jadi pada malam yang ditetapkan seminggu sebelum Ramadan, mereka berkumpul dekat rumah tu ramai-ramai, termasuk adik-beradik kepada bapa dan juga mak Fadil yang duduk berdekatan. Jadi Tok Samad pun dijemput dan mereka menjalankan solat hajat bersama-sama. Selepas solat hajat pada waktu tu, jam menunjukkan pukul 10-11 malam. Aktiviti ni patutnya dilanjutkan dengan bacaan sihir. Bacaan zikir. Jadi untuk memastikan keadaan dalam semuanya dalam keadaan selamat, mereka Tok Samad minta supaya nenek ni ditidurkan dahulu. Jadi selepas nenek tu ditidurkan oleh mak kepada Fadil, mereka semua berkumpul ramai-ramai dekat kawasan ruang tamu dan mereka mulakan bacaan zikir. Zikir yang mereka baca adalah zikir-zikir biasa sebenarnya, minta perlindungan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Tengah-tengah dia orang berzikir tu, tiba-tiba dengar bunyi benda jatuh, dan dengar bunyi pada masa yang sama seiring bunyinya, bunyi seperti orang menjerit sekuat-kuatnya. Jadi acara berzikir tu terpaksa dihentikan. Mereka semua, kata waktu tu, kata Fadil, mereka semua berlari ke arah bilik nenek. Sebab memang tahu bunyi tu datang daripada bilik nenek dan suara tu adalah suara nenek. Bila sampai dekat bilik, sekali tengok rupanya nenek jatuh katil. Dibetulkanlah nenek tu. Tengok keadaan nenek tu, supaya perhatikan tak ada lebam-lebam berapa. Memang tak ada lebam. Cuma waktu mengangkat nenek tu, angkat daripada lantai naik ke atas katil, memang badan nenek cukup berat. Yang peliknya, selama alam 10 tahun ni, nenek tak pernah jatuh daripada katil. Tapi bila diadakan acara zikir, nenek jatuh daripada katil. Benda tu jadi betul-betul pelik.
Pada malam tu acara zikir tak dapat nak diteruskan sebab keadaan nenek tu memang betul-betul tidak mengizinkan, dan Pak Tok Samad pun minta diri untuk balik dulu. Jadi bila besok pagi ni dah nak masuk dah bulan Ramadan ni, dalam 2, 3, 4 hari lagi ni. Jadi bila besok pagi ni keadaan nenek makin teruk, jadi diorang ni pun bawa lah Fadil dengan mak bapak dia, berpakat-pakatlah mereka sekeluarga dan ahli-ahli keluarga yang lain bawa nenek pergi ke hospital. Bila sampai dekat hospital, macam biasa doktor cek daripada atas sampai ke bawah, dan doktor memberi keputusan yang sangat-sangat mengejutkan, iaitu nenek dalam keadaan 100% sehat. Bila diberitahu kepada doktor yang nenek ni dah lumpuh selama 10 tahun, doktor punyalah terkejut beruk, sebab doktor kata memang keadaan nenek tu memang tak ada macam orang orang lumpuh. Memang keadaannya sihat wal alfiat. Jadi mana boleh nenek tu dikategorikan sebagai lumpuh. Jadi selepas tu nenek tu discharge ataupun dibawa keluar daripada hospital. Sepanjang perjalanan balik tu memang terfikir-fikir, adakah selama ni nenek sengaja nak menipu mereka sekeluarga. Tapi bila sampai dekat rumah, buatlah beberapa aktiviti ataupun arahan yang minta nenek bangun. Nenek betul-betul tak boleh bangun, nenek betul-betul lumpuh. Keadaan nenek jadi semakin teruk bila nenek dah mula cakap yang bukan-bukan. Ada satu petang tu, dah nak dekat ni bulan Ramadan ni. Dah satu petang tu, nenek panggil mak kepada Fadil ni masuklah dalam bilik. Bila masuk dekat dalam bilik, dia kata dia tak suka dengan ayah Fadil. Dia dah mengarut lah, dia kata. Kenapa tak suka? Dia kata orang jantan tu suka semayang, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, terkejutlah si mak tadi. Apa yang salahnya orang tu semayang? Biarlah orang tu semayang, elok aja orang tu semayang. Jadi sejak daripada tu macam-macam perkara nenek buat pelik-pelik. Ada kalanya nenek minta dibogelkan sebab dia rasa satu badan dia panas. Ada kalanya pula nenek pakai pampers waktu tu, tapi dia buka pampers dia sendiri dengan keadaan najis yang bersepah-sepah, yang menyebabkan semua orang rasa stres, termasuk dengan Fadil. Selama 10 tahun memang nenek tak pernah berkelakuan macam ni. Nenek berubah selepas majlis zikir. Dan ada satu kejadian tu memang pelik dan susah nak diterima akal. Bila nenek tiba-tiba bogel, tak tahu macam mana dia bogel, tapi dah tahu-tahu bogel. Dia panggil ayah masuk dalam bilik, jadi ayah pun masuk dalam bilik. Lepas tu dia kata, kahwinlah dengan aku dah terlalu lama tak kahwin. Faham-faham je lah. Jadi pada waktu tu ayah astaghfirullahalazim terkejut bila tengok mak mentuanya keadaan macam tu. Jadi sekali lagi Tok Samad dipanggil untuk tengok macam mana keadaan nenek. Tok Samad bagi tahu sebenarnya benda yang berdamping dengan nenek ni masih lagi ada, tak diputuskan. Jadi Tok Samad minta izin untuk berborak-borak dengan nenek untuk tahu macam mana caranya untuk memutuskan ilmunya. Sebab orang yang mengambil ilmu, dia sendiri sebenarnya yang tahu macam mana nak putuskan. Jadi pada satu petang tu, Tok Samad datang dan dia bawalah beberapa barang. Tujuannya adalah untuk dihadapkan kepada nenek dan minta nenek mengaku macam mana caranya untuk memutuskan ilmu ni. Jadi dalam bilik pada waktu tu hanya ada Tok Samad, nenek dan juga mak. Mereka bertiga lama juga dekat dalam bilik, kata Fadil. Selepas beberapa jam, akhirnya Tok Samad keluar. Dalam lebih kurang dekat 2 jam lah. Akhirnya Tok Samad keluar dengan mak. Pada waktu tu muka mak betul-betul pucat. Jadi Tok Samad pun panggil kita orang semua, kata Fadil, berbincang dekat ruang tamu. Kat sini abang suka cerita ni. Jadi Tok Samad beritahu sebenarnya nenek ni memang ada amalan, dan amalannya betul-betul amalan yang cukup luar biasa, yang menakutkan. Jadi keluarga ni semua tanya, termasuk Fadil dan bapa dia, apa amalan nenek ni? Sampaikan majlis zikir pun tak dapat nak putuskannya. Okey. Jadi Tok Samad beritahu
Sebenarnya nenek ni adalah waktu mudanya dia adalah bomoh. Semua orang dah dapat teka kan? Bomoh. Okey. Bomoh apa? Sebenarnya nenek adalah bomoh perkahwinan. Dia boleh mencantumkan hati yang terpisah dan dia boleh memutuskan hati yang bercantum. Jadi sepanjang hidup nenek ni, banyak nenek ni telah membantu ahli keluarga atau suami isteri ataupun jiran-jiran yang nak memutuskan perkahwinan. Dahsyat kan ilmu dia. Jadi nenek ni selain daripada bagi orang tu bercinta-cinta, dia juga boleh memutuskan perkahwinan. Itu ilmu nenek ni. Cuma ilmu nenek ni dah lama tak diamalkan sejak nenek berkahwin dengan atuk Fadil. Jadi sejak daripada tu tak ada siapa yang nak gunakan ilmu tu, dan ilmu tu memakan diri nenek sendiri. Okey. Jadi bila dah tahu macam tu, mereka semua kata Fadil nak tahu macam mana cara nak memutuskannya pula. Yang ini memang best, abang suka sangat. Tak pernah abang dengar. Dia kata cara nak memutuskan ilmu nenek ni adalah dengan bertaubat. Pelik kan? Okay. Jadi macam mana caranya? Bertaubat macam mana? Apa yang nenek tu perlu buat? Nenek tu hanya perlu membaca Astaghfirullahalazim sebanyak 7 kali berturut-turut. Tidak boleh berhenti. Itu je. Itulah caranya memutuskan ilmu ni daripada badan nenek. Jadi dengan macam tu bunyi macam senang. Lepas Tok Samad balik, sejak daripada tu mak kepada Fadil selalu pujuk nenek untuk sebut Astaghfirullahalazim. Tapi sejak walaupun dipujuk macam mana, nenek tak akan nak. Nenek akan cakap macam ni, aku tak nak taubat. Kalau aku taubat, aku mati. Kau nak aku mati ke? Jadi banyak kali sangat mak kepada Fadil ni pujuk. Bukan tujuannya adalah untuk nenek tu meninggal dunia. Tak, dia boleh je jaga. Cumanya tak sanggup nak tengok kalau si nenek ni pergi dalam keadaan yang tidak wajar. Belum sempat bertaubat. Hari-hari dipujuknya, tapi tak jalan. Sehari sebelum Ramadan. Waktu tu sama dengan kita sekarang kan. Sehari sebelum Ramadan. Pada waktu tu Fadil ingat lagi, waktu cuti hari Ahad, hari Sabtu gitulah lebih kurang. Dia kata waktu cuti, tapi abang yang tambah lah Sabtu Ahad. Ya Sabtu Ahad, tapi dia kata cuti lah, dia dekat rumah pada waktu tu. Pagi-pagi lagi ada orang bagi salam. Jadi diorang pun jemputlah masuk. Katanya dia adalah saudara jauh nenek. Jadi dia pun kata datang tujuannya adalah untuk melawat nenek. Waktu tu nenek memang dalam keadaan sangat teruk. Sampaikan terkencing terberak dekat katil yang sama. Jadi saudara yang katanya mengaku sebagai saudara jauh nenek, yang mak pun tak kenal, ayah pun tak kenal, biarkan aja tengok pakcik tu masuk dengan ada seorang lagi lah, katanya ada saudara mara jugalah datang tengok. Jadi dekat dalam bilik tu yang si pakcik ni tengok aja nenek. Jadi sementara pakcik tu tengok-tengok nenek kot nak berborak apa, kot baca Yasin, mak kepada Fadil ni siap-siapkanlah minum-minum pagi. Tujuannya adalah nak jemputlah tetamu ni juga sama-sama minum. Lepas mak je dah menyiapkan sarapan pagi, tujuannya lepas tu nak sama-sama minum dengan tetamu. Tetamu tu keluar daripada bilik nenek dan dia minta izin untuk balik. Waktu tu si mak ni tadi, mak Fadil dah rasa tak sedap hati. Dia masuk bilik, dia tengok keadaan nenek. Nenek punya muka bersih, dia kata. Tulus, ikhlas, bersih, dah tak ada comot-comot, dah tak ada bau-bau busuk. Walaupun pada waktu tu dia tak berak, cumanya dah tak ada bau busuk. Jadi dia pun keluar balik lah. Jadi waktu dia keluar daripada bilik tu, memang nampak tetamu tu tadi tengah bersalam-salaman dengan si ayah Fadil. Nak balik, nak minta diri. Jadi lepas tu dia pun balik. Lepas balik, si mak ni tadi masuk bilik semula ke dalam bilik nenek. Dan pada waktu tu nenek dah tercungap-cungap dah. Jadi mak ambil ke tindakan segera baca bukan apa, sebut bukan zikir,
syahadah. Dia sebut syahadah banyak kali dengan nenek, dengan harapan nenek dapatlah ikut. Memang dah nampak sangat pada waktu tu nenek sakaratul maut, dan pada ketika tu juga nenek menghembuskan nafas yang terakhir dengan muka yang sangat berseri-seri. Jadi berita tentang kematian nenek ni memang menjadi heboh. Semua jiran-jiran datang melawat, termasuk dengan Tok Samad. Jadi nenek pun dikebumikan pada hari yang sama, pada petang sebelum Ramadan. Dikebumikan dengan penuh takzim, tak ada apa-apa berlaku, okey je. Pada malam tu Tok Samad dijemput sekali lagi untuk ada beberapa persoalan yang tak dapat nak dijelaskan. Jadi bila macam tu Tok Samad pun datang. Jadi bapa dan mak Fadil pun berceritalah tentang kehadiran orang yang tiba-tiba datang dan selepas tu nenek tu meninggal dunia. Tok Samad cakap dia tak tahu apa kaitan orang tu dengan nenek ataupun ilmu nenek. Tapi daripada gerak hati dia yang mengatakan orang yang datang tu adalah memang keturunan nenek, saudara mara nenek, dan dia datang adalah untuk mengambil ilmu nenek. Jadi sewaktu nenek meninggal, ilmunya dah tak ada pada dia, ilmunya dah ikut lelaki tu. Itu pun salah satu cara untuk memutuskan saka. Selain daripada nenek perlu bertaubat, baca astaghfirullahalazim, dia juga boleh memutuskan ilmu dengan memberikan ilmu tu kepada susur galurnya. Jadi Tok Samad kata mungkin itulah penyebabnya nenek dapat meninggal dunia dengan tenang. Dan mak pun menjadi saksi nenek dalam keadaan yang cukup bersih sewaktu menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi ceritanya menjadi kenangan dan juga iktibar bagaimana satu ilmu dapat hanya diputuskan dengan istighfar. Best kan? Awak suka cerita ni? Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Ceritanya bertepatan dengan kita nak nyambut Ramadan. Abang simpan cerita ni. Ceritanya adalah tentang istighfar. Jadi kita ni nak sambut Ramadan ni, istighfar lah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita kan. Jadi sebelum kita tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Cik Intan. Dia mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat maklumnya, iaitu Siti Awan binti Sawal yang telah dijemput ilahi pada 3 hari bulan 3 yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat maklum Siti Awan binti Syawal. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah. Di kesempatan ini juga abang mengucapkan selamat menyambut hari jadi buat Zuriza Ramli, salah seorang yang selalu hantarkan komen dalam setiap video abang. Penyokong tegar, kuat. Terima kasih sangat-sangat Zuriza atas sokongannya. Dan selamat hari jadi juga buat Zuriza. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan serta sentiasa dirahmati Allah. Hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 3 Sabtu yang lepas. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Puteri yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 3 genap umur 55 tahun. Jadi dengan kata lain abang mengucapkan selamat hari jadi buat Kak Puteri. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Kak Mahyah. Dia nak ucapkan ucapan selamat hari jadi buat anak sulungnya yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 3. Dia kata anak dia baru dapat kerja dekat Fraser Hill. Jadi di kesempatan ini Bunda Puan Mahyah, Kak Mahyah mengucapkan selamat hari jadi buat anak sulungnya. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat. Ucapan seterusnya datangnya daripada Puan Zalina Abdul Rashid. Dia nak sampaikan ucapan buat 2 orang anaknya, iaitu Wardina Safiyah yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 3 dan juga Muhammad Haikal Danish
yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 3 dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda berdua, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan mendapat masa depan yang cemerlang. Ayah dan ibu mendoakan kesejahteraan kamu berdua. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Kak Halimah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 3 genap umur 16 tahun dengan ucapan selamat hari jadi buat anak aku tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Lia dan Ain yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuh pada 7 hari bulan 3 10 tahun yang lepas, lebih kurang tahun 2014. Jadi dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga kekal bahagia hingga ke syurga, semoga sakinah mawadah warahmah dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan keberkatan dunia sehingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ada yang bertanya, bang kenapa ceritanya semakin pendek? Jadi abang nak berlatih sementara nak masuk Ramadan. Ceritanya tak payahlah kita panjang-panjangkan. Yang penting ceritanya pendek dan padat supaya dapat kita keseronokan dan iktibar daripadanya. Hingga berjumpa lagi dalam hari esok, di hari Ramadan pula. Nanti abang ceritakan cerita tentang hari Ramadan, kejadian di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.